الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kelapangan dan taufik untuk berada pada malam ini untuk kita teruskan lagi pengajian daripada kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli maknanya cita-cita dan idaman bagi orang yang sembahyang. Kitab ini karangan Syekh Daud Al-Fatani. Ada satu lagi kalau kita Arab nama dia Munyatul Musalli. Ila Ghunyatil Mubtadi itu karangan itu kitab fiqh mazhab Hanafi. Karangan Syekh Al-Kashghari. Itu lain tu. Jadi hak kita baca ni ialah hak Jawi. Hak Jawi. Munyatul Musalli ada hak Arab tu. Hak Arab tu, hak itu kitab mazhab Hanafi. Karangan Syekh Al-Kashghari. Baik. Sekarang ni kita baru masuk pada muqaddimah. Muqaddimah kita mensyarahkan kepada kalam pengarang kita pada hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita mula pada kalam pengarang alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Kata pengarang, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini jalan segala orang yang muttaqin. Jadi pada minggu lepas kita dah terangkan tentang pembahagian puji. Puji yang disebut dengan alhamdu itu, alif lam itu merujuk kepada makna alif lam al-jins ataupun alif lam al-istighraq, dengan makna segala puji dan segala jenis puji. Sebahagian menterjemah dengan puji-puji, maknanya sebagaimana kita sebut minggu lepas, hakikat segala puji-pujian yang berlaku itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah, siapa dia? Datang sifat nak terangkan Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Jadi maknanya alam ni bukan satu je. Alam ni alamin. Dijamakkan pula. Padahal alam tu sendiri dengan memberi makna banyak dah. Al-alam pada bahasa ialah ma siwallah. Hak lain daripada Tuhan dipanggil alam belaka. Selain daripada Allah, selain pada sifat Allah, alam belaka. Jadi mufradnya telah menunjukkan makna banyak, tapi dijamakkan juga tujuan apa? Untuk menyatakan bahawa alam ini dalam banyak-banyak dia ada dibahagikan kepada alam-alam yang berbagai jenis. Alam manusia, alam manusia. Alam jin, satu alam lain. Alam haiwan, satu alam lain. Alam tumbuhan, satu alam lain. Haiwan pula, haiwan laut, haiwan darat, alami. Jadi kategori alam tu banyak. Sebab itu didatangkan dengan sirah jamak juga, walaupun makna kalimah alam tu makna majmuk dah, makna banyak dah.
Tapi nak suruh faham bahawa kita duduk di alam ni bukan berseorangan, kita ada bersama alam-alam lain lagi. Mari kita malam ni boleh jadi ada makhluk lain mari juga. Alam-alam jin mari nak belajar. Boleh jadi. Tapi tak nampak nampak orang tembor lari kita. Jadi alam-alam lain itu ada. Kita duduk dalam alam yang Allah Ta'ala cipta ni bukan bersendirian. Sebab itu sekalian alam ini dia patuh kepada Allah, kecuali thaqalain, manusia dan jin yang Tuhan beri akal, ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Okey. Maka Tuhan ni Tuhan sekalian alam. Lagi pula sifat yang seterusnya, Tuhan yang menjadikan sembahyang. Allazi ja'alas salata, Allah yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini. Nampak? Dia terjemah dengan apa tu? Sembahyang tu dia tafsirkan as-salah dengan as-salah al-maktubah. Dalam kalimah Arab tu solah saja, solat tu makna sembahyang. Tapi di sini dia terjemahkan sembahyang 5 waktu. Sebab apa? Sebab itu hak wajib tu. Hak wajib. Kalau ikutnya sembahyang tu sendiri jalan orang yang muttaqin. Tetapi lebih khususnya ialah sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Dah sembahyang lain ada tak? Sembahyang lebih ada nama ada. Sembahyang sunat. Bahkan untuk mencapai darjat muttaqin dan darjat ihsan ni tidak memada dengan buat sembahyang 5 waktu ni. Sembahyang 5 waktu ni makna asah je. Asah sahaja. Tak. Walam yazal abdi wama zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dalam cerita hadis Nabi SAW menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi, sentiasalah hamba aku ini, dalam hadis kursi, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat. Jadi hak mampu menaikkan darjat seseorang ialah amalan sunat. Hak wajib ni dipanggil hak paling komang, atas tong. Maka atas tong. Makna kalau kiranya lauk asah je, nasi dengan apa? Lauk se. Hak tambahan tu kena ada lah. Sebab darjat orang mukmin di syurga ini berbeza. Baik. Jadi di sini dia mentaksiskan terima kasih banyak. Mentaksiskan sembahyang ini dengan sembahyang 5 waktu. Okey. Kemudian nampak ada hak tulisan Umi tak? Ada tulisan Umi. Kalau ada perbezaan cetakan tu maklumlah. Hak Jawi ni kita nampak nanti ada beberapa tempat yang kena islah, kena baiki cetakan sebab silap cetak. Okey. Dia kata sembahyang 5 waktu ini. Kenapa gitu? Jadi murak dia dengan alif lam itu, alif lam dia lil ahdi. As-salah yakni salat 5 waktu itulah. Jadi alif lam tu lil ahdi, yang telah maklum. Sembahyang mana? Sembahyang yang nak sembahyang 5 waktu. Allah Ta'ala menjadikan solat ini tariqatal muttaqin, jalan orang yang orang muttaqin, orang yang bertakwa. Jalan orang yang bertakwa. Makna orang yang bertakwa tak dapat tidur. Sembahyang ni asah dia kena ada. Nak lalu jalan lain tak sapa. Nakkan sapa. Dia kena lalu jalan betul. Kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke Kota Baru. Kota Baru. Kena lalu jalan betul. Jalan salah tak sapa Kota Baru. وَجَعَلَ فِيهَا قُرَّةَ عَيْنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin.
Nampak? Jadi kalau tengoknya awal-awal mukadimah tu disebut dah pasal sembahyang. Disebut dah Allah Ta'ala yang menjadikan solat. Jadi seakan mengisyaratkan bahawa kitab yang nak ditulis ni nak cerita pasal sembahyang. Nama Muniyatul Musalli. Jadi nak cerita pasal sembahyang lah. Dipanggil Bara'atu al-Istihlal. Dalam bahasa Arab dipanggil Bara'atu al-Istihlal. Makna dia meletakkan pada mukaddimah isyarat yang menunjukkan bahawa apa tujuan kitab ni ditulis. Tulis berkaitan ilmu nak semayang. Okey. Lagi disebutkan lagi tentang semayang ni juga. Wa ja'ala, dan Tuhan yang menjadikan, wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin. Wa ja'ala fiha, Allah Ta'ala yang menjadikan padanya, pada sembahyang itu, qurrata aini sayyidil mursalin, sejuk mata hati penghulu segala mursalin. Penghulu segala mursalin itu ialah Rasulullah. Sembahyang ini ialah penyejuk hati Nabi. Dalam satu hadis Nabi SAW, apabila sampai waktu Nabi pukul Bilal azan, ya Bilal azin, ya Bilal arihna bis salah. Ya Bilal, arihna bis salah, rehatkan kami dengan sembahyang. Arihna bis salah makna kerehatan Nabi itu terdapat dalam sembahyang. Kalau kita arihna anis salah, rehatkan kami dari sembahyang, maknanya cepat-cepat habis lah. Kalau tu imam macam panjang, lambat malam ni. Cepat-cepatlah kita nak rehat daripada sembahyang, bukan berehat dalam sembahyang. Nabi dia berehat dalam sembahyang. Apa maksud berehat dalam sembahyang? Kerehatan Nabi tu pada dalam sembahyang. Kita nak rehat dari sembahyang. Kalau boleh tak sembahyang, nak bersembahyang. Tak. Lain, Rasulullah dia jadi sembahyang tu ialah qurrata ain, penyejuk mata hati. Sejuk mata hati Nabi dalam tu. Wa ja'ala qurrata aini fis salah. Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa Allah menjadikan qurrata aini fis salah, penyejuk mata hati Rasulullah SAW dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Ini. Jadi pengarang kita rahimahullahu taala, wa ju'ilat qurrata aini fis salah. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi SAW sebut bahawa dijadikan sejuk mata hatiku, ketenanganku, kerehatanku dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Jadi pengarang mengiktibas ataupun mengambil maksud daripada hadis itu, diletak pada mukaddimah. Satu, Tuhan yang menjadikan dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Kalau kita nak kena capah, kita baca ni kena ada niat azam. Tak boleh suruh kira. Niat dulu. Tak. Niat nak dapatkan sembahyang sebagaimana darjat sembahyang orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni, dia terang lagi. Dia terang. Apa makna sejuk mata hati tu? Sejuk mata hati penghulu segala mursalin. Penghulu makna ketua segala para rasul. Yakni menghendaki oleh ia dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang. Itu maksud. Sejuk mata hati makna Allah Ta'ala menjadikan Nabi SAW pada maqam musyahadah dengannya. Jadi tidak peliklah. Kerana apa? Solah tu sendiri. Kalimah as-solah itu daripada silah. Daripada silah dengan makna hubungan. Tidakkah bila seseorang itu bersemayang, dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang tanya nombor telefon Tuhan berapa? Nombor Tuhan berapa? Pak 342 tak? Bukan sungguh ni. Dia katakan ajaran sesat pula. Bukan. Wujud pada mana? Hubungan seseorang. Bila seorang tu telefon nak berhubung kan? Pak 342. Betul tak? Zuhur Pak, Asar Pak, Garik 3, Isyak Pak, Subuh 2. Tak? Jadi
Hak banyak lagi dia buat sunat lagi. Tahu tak? Jadi lagi dekat kalau kita telefon operator tak. Operator dia nak sambung nombor. Sambung nombor kan. Kalau telefon operator mula-mula boleh hak besar tu. Lepas tu sambung pula nombor tak. Sambung pula nombor. Tu buat sunat-sunat lah tu. Itu contoh je tu. Contoh nak kata apa? Bahawa orang yang sembahyang ni dia membina hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maksudnya apa? Dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya dalam sembahyang. Jadi dia Nabi ni musyahadah. Musyahadah ni bahasa Arab tak? Maknanya penyaksian. Saksi macam mana tu? Saksi makna tengok. Tengok macam mana tu? Maqam musyahadah ini ialah seakan-akan melihat Allah Ta'ala. Berada di hadrah al-Rabbaniyah. Berada dalam kehadiran, makna hadir dalam majlis Allah. Gitu. Bukan makna nampak tokoh dak. Allah Taala dia tidak berjisim. Tapi merasakan kehadiran dan merasakan Allah memerhatikan kita itu muraqabah. Lebih tinggi daripada muraqabah, maka musyahadah seakan-akan melihat Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bila Sayyidina Jibril tanya tentang maqam ihsan tak? Apa itu? Wamal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan melihat. Dari segi melihat betul di dunia kita tak mampu lihat. Allah Ta'ala tidak benarkan melihatnya di dunia ini kecuali pada Rasulullah SAW seorang je. Di akhirat nanti orang mukmin akan dapat anugerah melihat Allah. Tapi di dunia tak ada. Jadi sebab itu Nabi kata ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat. Makna melihat musyahadah. Maka bila melihat sebagaimana nikmat paling besar dalam syurga, bila orang ahli syurga melihat Allah Subhanahu Wa Taala tambah dah, lupa dah nikmat-nikmat syurga lain. Maka begitulah orang apabila musyahadah Allah Taala di dunia ini merasakan dan sampai kepada maqam musyahadah. Hak dunia ni rasa rendah, rasa hina je. Rasa hina dan rasa tidak ada nilai. Okey. Akan Tuhannya dalam sembahyangnya dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama, wa ruknan min arkaniddin. Allah juga menjadikan sembahyang rukun daripada rukun agama. Rukun ni makna apa? Rukun ni makna kita kata binaan asah. Binaan asah. Binaan asah bagi agama tu. Ada dalam riwayat lain sebut as-salatu imaduddin, tu tiang. Sembahyang itu imaduddin, tiang agama. Jadi bila agama tu diibaratkan macam satu binaan, rumah seumpamanya, dia ada binaan asas dia, tak tiangnya. Yang mana hak menegakkan agama tu. Kalau tak ada roboh lah. Jadi hak paling besar peranannya ialah solat. Sebab tu solat ni benda yang sangat besar, dititik beratkan oleh Nabi SAW. As-salah wa ma malakat yaminuk. Nabi SAW antara kalimah akhir Nabi lah, pesanan akhir Nabi antaralah yang Nabi pesan kepada umat sebelum Nabi wafat. As-salah ay ihfazus salata, ihfazu, jaga semayang. Wa ma malakat yaminu, dan apa yang dimiliki oleh tangan kamu, iaitu hamba-hamba kamu. Apa maksud? Sebab hamba-hamba kamu ni makna Nabi pesan kepada sahabat supaya berbuat baik kepada hamba. Hamba pun Nabi suruh buat baik, orang lain petah lagi. Hamba ni milik kita, harta kita. Kita boleh jual beli. Nabi pesan pada hamba, suruh buat baik kepada hamba. Zaman sekarang tak ada lah. Hamba abdi ni. Tak ada. Orang gaji kita bukan hamba kita. Tak. Kita panggil amah-amah ke. Orang Arab panggil amah-amah tu, nama je, bukan hamba istilah tu. Hamba abdi tu. Hamba abdi ni boleh kata payah dah nak cari kok tak ada lah kok. Jadi hak Nabi pesan hamba pun suruh buat baik. Maka hak lain, hak bukan darjat hamba, orang yang bekerja dengan kita, ahli tetangga kita,
masyarakat sekeliling, orang bawahan kita, lagilah disuruh buat baik. Jadi Nabi pesan dua benda, as-salah, as-salah, semayang, jaga semayang. Jadi bersyukurlah kita sangat-sangat Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan ahli solah, orang yang makna ambil berat tentang semayang. Tapi kita tak rasa nikmat. Sebab apa? Sebab kita semayang sokmo. Kita semayang sokmo ni sehingga kita tak rasa semayang tu nikmat. Tak. Tapi kalau kita pergi masuk ke dalam tempat-tempat yang mungkin agamanya kurang, tempat-tempat orang dak ingat akhirat, dak ingat agama, tanya semayang cukup tak? Bagi mereka biasa dak cukup semayang. Semayang dak cukup biasa. Kadang-kadang tinggal, kadang-kadang qada. Ni bahaya ni. Bahaya. Nabi pesan sangat bahawa kena jaga tentang semayang. Tak. وَجَعَلَ فِيهَا جَنَّةَ الْعَاجِلَةِ لِلْمُحِبِّينَ وَمَعْدِنَ Ma'dina tu baik Kalau hak Jawi tu dia tulis wa wa'di, bukan wa ming. Wa ma'dina asraril asyikin. Jadi wa yang kedua tu tukar huruf mim. Hak tu tulis apa? Mak dia ada tulisan tu. Jawi. Ada Jawi. Dia tulis mana? Ming. Betul hak tu betul dah. Wa ma'dina. Hak ni hak tulisan apa ni cetakkan Jawi ni. Kena baki wa kedua tu jadi ming. Wa ma'dina asraril asyiqin. Dan juga tengok dia kata, dan menjadikan pada sembahyang itu dapat lazat manis khidmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba-Nya yang muhibbin. Kita terjemah hak pertama dulu. Dan menjadikan padanya, Allah Ta'ala menjadikan dalam sembahyang, wa ja'ala fiha ay wa ja'ala fis salah, Allah jadikan pada sembahyang apa dia? Dapat lazat manis khidmat sembahyang. Bukan khidmat tu nikmat. Tak. Hak tu tulis mana tu? Khidmat. Lazat manis khidmat. Mana ada tulis nikmat? Dia tulis mana? Jawi. Tu sama. Tu sama je. Manih. Manih nikmat sembahyang. Kita tak ada nuskah lagi ni. Kita tengok nuskah. Tak ada nuskah lain. Ana ada tak nuskah ni. Kitab hak asal hak mengaji tu tak jumpa cari. Jadi tengok Baik. Jadi gariskan khidmat tu. Lazat manis nikmat sembahyang. Nikmat sembahyang. Tulis dulu, moga-moga la'alla sawab nikmat. Moga-moga yang sawabnya ialah nikmat. Jadi kita kena cek balik tu. Jadi khidmat tu sini dia tulis khidmat. La'alla sawab nikmat. Ni kena tengok baliklah. Naskah dengan saya ni tak ada naskah tu. Baik. Tanda dulu. Tengok dia kata, dan menjadikan kalau ada orang yang nuskah yang live ni ada nuskah yang berbeza, nuskah hak muhakkak, tolong komen tak apa. Boleh kita betul selalu. Dan menjadikan padanya pada sembahyang dapat lazat manis nikmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba-Nya yang muhibbin. Nampak? Jadi Allah Ta'ala apa lagi? Allah Ta'ala beri anugerah kepada
orang yang semayang, Allah Ta'ala berikan kelebihan dalam semayang, menjadikan wa ja'ala fiha jannatal ajilati, syurga yang disegerakan, lil muhibbin, bagi kekasih-kekasihnya. Bagi kekasih-kekasihnya. Okey. Ja'ala fiha al-jannata al-ajilata. Al-jannata al-ajilata. Tu al-jannata al-ajilah. Ajilah tu sifat bagi jannah. Jannata al-ajilah, syurga yang disegerakan. Tengok pengarang. Pengarang kita mentafsirkan dan menghuraikan sini. Dia ada takwil tu. Ada mudah yang diidmakan. Apa dia? Allah yang menjadikan pada sembahyang dapat lazat manih nikmat sembahyang. Jadi jannah tu Tuhan asal makna terjemah, Tuhan yang menjadikan pada sembahyang itu syurga yang disegerakan bagi kekasihnya. Macam mana dalam sembahyang syurga yang disegerakan? Nikmat syurga. Nikmat syurga. Ada dalam cetakan Khazanah Fataniyah juga tertulis khidmat. Jadi khidmat sembahyang. Khidmat sembahyang. Tengok kalau ada nuskah lain. Sedapnya nikmat lah. Kenapa? Lazat manih nikmat sembahyang. Jadi syurga yang segera tu Allah Ta'ala jadikan dalam sembahyang. Apa dia? Pengarang menterjemahkan lazat manis. Sini ditulis khidmat. Tandalah boleh jadi khidmat betul. Tapi boleh jadi juga nikmat. Rasa-rasa macam dekat pada nikmat lagi. Lazat manis nikmat sembahyang. Dalam sembahyang tu ada kemanisan. Kemanisan itulah yang menempati syurga. Makna kemanisan itulah macam syurga yang disegerakan di dalam dunia. Al-jannah ajilah makna syurga yang disegerakan. Kita kat syurga sebenar tak ada lagi. Bukan tak ada lagi, dah ada dah, tapi tak dapat masuk lagi lah. Dalam di sisi ahli sunnah wal jamaah, syurga dan neraka dah dicipta oleh Allah dah. Syurga dan neraka dah ada dah. Ada dah sekarang. Cuma belum lagi dimasukkan mukallaf dalam. Dah siapa tunggu nantu? Bidadari ada kan nantu? Ada. Dia bidadari ada dah duduk. Dah kata buat rumah tak ada orang duduk. Dia kata dah buat benda. Mu'tazilah di hujah gitu. Dia kata Tuhan buat syurga neraka, buat apa sekarang? Tak ada orang duduk ni. Buat apa? Tak ada orang duduk. Kan ada bidadari dah dalam syurga. Ada dah burung, ruh dalam burung tu ada ruh para syuhada yang mati fisabilillah, sedang berterbangan dalam syurga, daripada satu pohon-pohon syurga, makan daripada buah syurga. Ada dah. Neraka pun sama. Nampak? Jadi hak tu syurga al-ajilah, syurga yang lambat, yang hari akhirat. Kita kat dunia ni Allah Ta'ala beri nikmat syurga. Nikmat syurga tu ada. Dalam beberapa hadis Tuhan samakan majlis-majlis ataupun situasi keadaan-keadaan tu dengan syurga. Kita hadir majlis ilmu duduk dalam mana? Raudhatun min riyadil jannah, taman pada taman syurga. Nampak tak? Taman daripada taman syurga. Jadi disamakan majlis ilmu dengan taman daripada taman syurga. Sembahyang tu disamakan dengan dapat nikmat dalam syurga. Bagi siapa? Bagi orang yang mendapat hakikat sembahyang yang sebenar. Kalau tidak, sembahyang tu bukan dapat nikmat syurga. Kalau boleh nak cepat-cepat habis. Nampak? Tengok. Jadi siapa ni? Allah Ta'ala jadikan pada sembahyang itu jannatal ajilah, syurga yang disegerakan, yang ditafsirkan dengan lazat manis nikmat sembahyang itu, yang mana hak tu dapat tu seumpama syurga yang disegerakan dalam dunia. Yang ni yang disebut oleh para arif billah, orang para aulia, kekasih Allah. Kalaulah para raja itu
mengetahui kelazatan apa yang kami dapat daripada zikir-zikir dan dekatnya dengan Allah, laqtataluna fih, mereka akan berebut, akan bunuh kami kerana nak mendapat nikmat tu. Tengok, dia kata kalau orang-orang, raja-raja, sultan-sultan, orang-orang besar ni, dia tahu nikmat yang ada Tuhan beri kepada orang yang hampir dengan Tuhan ni, para awliya ni, para wali, dapat nikmat tu, nescaya mereka akan deki, mereka akan cuba nak dapat juga. Makna nikmat yang mereka dapat dunia tu tak ada apa-apa di sisi pandangan orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Siapa yang dapat ni? Muhibbin, orang yang kasih, kekasih Allah tu hak dapat. Hak tu hak dapat. Orang macam kita ni dak nak dapat dia. Dak, tapi kita kena tanamlah, minta doa supaya Allah Taala berikan kepada kita dapat merasa kenikmatan dalam sembahyang. Nampak? Dan tempat tempat galian. Hak Jawi tu tulis tak ada titik, tulis titik galian. Galian, makdin tempat gali. Galian segala rahsia daripada bagai, bukan bagi, bagai tajalli Allah, bagi tu bagi. Nampak tak? Macam molek tu, Jawi pun Jawi, tapi bagai bagi lebih kurang sama. Hak ni bagai, hak ni bagi. Allah Ta'ala menciptakan bom. Tuhan menciptakan bom dalam langit. Bom, bawa ming. Baca bom boleh, baca bumi boleh. Tahu tak? Allah Ta'ala menciptakan bom. Jadi Tuhan buat bom pula. Bumi. Nampak? Tuhan buat bumi. Bab pada menyatakan puas dan pedih. Puas dan pedih benda pula ni. Puas dan pedih. Puasa. Pawa alih sing. Puas. Boleh baca. Puasa dan pedih. Pedih benda pula pedih. Fidyah. Fadaya. Belakang tak ada titik. Fidyah. Dia baca pedih. Orang boleh puasa fidyah, dia boleh puas dan pedih. Jadi tengok, dan tempat galian segala rahsia daripada bagai tajalli Allah bagi orang yang asyikin. Siapa makna asyikin? Yakni rindu mereka itu akan mahbubnya. Nampak? Syekh Daud ni tak? Bahasa dia tu bahasa ahli sufi. Lepas tu Syekhul Islam dia ni. Bukan dia saja mahir ilmu syariah. Ilmu syariah saja bukan. Ilmu zahir saja. Ilmu batin, ilmu hakikat pun dia mahir. Nampak tak? Jadi, tengok. Dan dia pun terlibat dalam politik dia ni. Dia terlibat. Syekh Daud ni terlibat masa perang dengan apa? Berperang dengan tentera siang. Balik dia tujuan apa? Tujuan untuk berperang, untuk bebaskan Patani daripada penjajah orang bukan Islam. Nampak? Jadi di sini dia kata lagi tempat galian wa ma'dina asra wa ja'ala fiha ma'dina. Tuhan jadikan dalam sembahyang tu ma'din. Ma'din ni tempat gali atau kita kata galian pun boleh. Dia kena pada isi makan pun ataupun kena kepada benda itu. Galian ataupun tempat galian, tempat mendapatkan apa? Asrari, tempat untuk kita gali rahsia-rahsia. Galian sekalian rahsia. Asrar jamak kepada sir. Rahsia-rahsia. Daripada rahsia apa? Rahsia. Ni dia terjemah pula. Asraril asyikin, rahsia orang-orang yang asyik. Rahsia apa tu? Rahsia daripada bagai tajalli Allah.
Jadi anak benda rahsia tajalli Allah. Tajalli itu bahasa Arab, makna rahsia Allah Ta'ala yang zahirkan, rahsia yang Allah zahirkan kepada orang-orang yang rindu kepadanya, asyik kepadanya. Nampak? Jadi tajalli Tuhan ni makna apa? Kita terjemah dengan, ataupun bahasa Arab panggil asrar. Asrar al-ilahiyah, rahsia ketuhanan. Rahsia ketuhanan ni ialah nikmat ataupun pembukaan futuh yang Tuhan beri kepada seseorang tu. Tentang hakikat, sesuatu hakikat daripada hakikat-hakikat ilmu ataupun hakikat-hakikat makrifat. Jadi kat mana tu ada? Allah Ta'ala buka kadang dalam sembahyang, menjadi asbab. Kadang sembahyang tu menjadi asbab. Sembahyang menjadi asbab, tempat gali. Makna nak dapat tu kena cari situ. Orang yang betul hubungannya, betul sembahyangnya, betul hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka dia kena tempat gali yang betul. Allah akan keluarkan rahsia-rahsia itu yang berbentuk tajalli makrifat dalam diri seseorang. Bagai tajalli. Tajalli ni banyak bentuk. Banyak jenis banyak tajalli tu. Ini perbahasan tasawuf lah. Bahasan tasawuf. Bergantung macam mana tu? Ya, kadang-kadang tajalli tu berbeza. Tajalli Tuhan ni berbeza yang Tuhan beri kepada orang yang dia nak. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kelebihan yang Tuhan beri kepada siapa dia nak. Kadang-kadang tajalli orang ni dapat banyak, kadang sikit. Kadang-kadang tajalli yang bentuk ilmu, kadang tajalli bentuk makrifat, kadang tajalli bentuk umur-umur perkara lain. Apa? Jadi yang menjadi, tapi kena ingat, jangan kita terperdaya semayang kerana nak dapat benda, dapat khamat, dapat keramat. Dapat khamat tak payah, pagi esok pergi cari kedai. 3 seria. Dapat khamat. Jadi tujuan semayang nak dapat khamat, dah kena tu. Kita semayang kerana Allah, kan kerana nak dapat tajalli atau dapat khamat. Tapi sembahyang yang sahih yang kerana Allah tu Tuhan akan beri. Tuhan akan beri buka. Jadi tak patut dan menjadi salah twinning, salah arah niat kita bila kita buat ibadat nak sesuatu yang mana sesuatu tu manfaat kita. Padahal kita buat ibadat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat tu walaupun kalau mendapat perkara yang nikmat-nikmat betul syurga itu tak masalah, dia tidak mencacatkan ikhlas. Cuma ikhlas ni di banyak darjat. Ikhlas ni banyak darjat. Daripada bagai tajalli Allah, siapa Tuhan beri? Asyikin, asrari al-asyikin. Bagi orang yang asyik. Apa makna asyik? Kita pun guna bahasa Melayu asyik. Maknanya rindu. Orang-orang yang rindu. Mereka itu akan mahbubnya. Rindu pada apa? Rindu kepada mahbub, orang yang dikasihi. Kasih, rindu kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya di sini? Allah lah. Allah lah. Tengok tingginya darjat cinta seseorang yang hampir orang asyik ni, dia rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Habis dah mukadimah tu. Masuk mukadimah alhamdulillah lah, mukadimah dah habis lagi. Masuk pula seterusnya kepada selawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian. Tuhan sekalian. Sekalian apa tu? Ada alam tak? Tak ada. Hak Jawi ada? Umi ada? Umi ada. Tengok banyak jatuh tu. Penghulu, pesuruh Tuhan sekalian alam. Jadi kena tambah. Sekalian alam. Tu banyak gugur ni syaitan ni. Balik saya kena cari balik.
Kitab hak lama sikit jadi pesuruh Tuhan sekalian alam. Tambahlah tu sekalian alam. Dan yang memberi syafaat akan memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Sekarang ni masuk pada rukun kedua daripada mukadimah, iaitu as-salah. Selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi. Jadi pengarang memulakan kitabnya setelah daripada hamdalah dengan salah. Wassalatu wassalamu, dan rahmat Allah. Dia terjemah salah itu, selawat itu dengan rahmat. Sebagaimana kita maklum, as-salatu minallahi rahmah. Kalau Allah berselawat, mana Allah memberi rahmat. Allah berselawat, mana Allah memberi rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, mana Allah beri rahmat. Lagi, wa minal malaikati istighfar, dan selawat daripada malaikat. Malaikat beristighfar kepada orang tu. Allah, kita selawat, makna malaikat, sebab kita selawat tu malaikat memohon pengampunan bagi kita. Wa minal abdi, dan daripada manusia ni dia doaun. Selawat daripada hamba itu doa, dikira sebagai doa. Kita berselawat kepada Nabi, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengangkat darjat Nabi. Doa tu. Kita berselawat, mana kita berdoa, mohon Allah Ta'ala angkat darjat Nabi SAW. Okay. Jadi wassalatu wassalam, dan rahmat Allah, dan salamnya, salam kesejahteraan. Mana Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala memberi salam, memberi kesejahteraan, ketenangan kepada diri Nabi SAW. Tahiyyah tayyibah tu, penghargaan yang murni, yang baik kepada Nabi SAW. Jadi di sini dari segi ilmu balaghah dia panggil khabariyatu lafzan insya'iyatun makna. Dari segi lafaz tu, lafaz jumlah khabariyah, mana ayat penyata. Tapi maksudnya kita minta Allah Ta'ala mengurniakan rahmat, dan minta Allah Ta'ala kurniakan salam sejahtera. Jadi pada makna tu dia insya'iyah, makna memberi makna permohonan doa. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian alam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada nak tanya? Ada? Masuk dah, Syak? Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung lagi lah pada minggu hadapan, pada selawat, berkaitan dengan selawat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.